Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafi nabil kiram Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin wal ulama'i was salihin wa ila arwah jami'il qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat syai'un lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin bil khair. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama kita menyambung kembali siri pengajian kita, dan kita telah pun habis cerita berkaitan dengan fidyah luput puasa, dan pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung tajuk baru, babu saumit tatawu'i, muka surat 64 babu saumut tatawu'i, bab pada menyatakan puasa-puasa sunat. At-tatawu' tu maknanya sunat pada ibadat. Ya. Saumut tatawu' maknanya puasa-puasa sunat. Jadi hari ini insya-Allah segala puasa-puasa sunat yang ada dalam ibadat kita akan belajar. Kalau mungkin selama ni kita hanya tahu 2-3 jenis aja puasa sunat, insya-Allah hari ini kita akan lihat mungkin banyak yang kita tak tahu, dan hari ini kita akan belajar. Dan selepas kita belajar, kalau siapa yang nak amalkan puasa-puasa sunat ini, dipersilakan. Itu ibadat yang boleh kita buat untuk menambahkan pahala kita. Ini suatu bab pada menyatakan puasa sunat. Maka setengah daripadanya, maknanya banyaklah ni, bos setengah ni dia cakap. Ya, sila. Setengah daripadanya puasa Arafah, iaitu hari yang ke-9 Zulhijjah, bagi yang lain daripada orang haji dan orang musafir. Yang tak pergi Mekah, 9 Zulhijjah sunat puasa, dipanggil puasa hari Arafah. Kalau bulan puasa Ramadan 29 Syaban tak boleh puasa, dia kira hari Syak. Tapi kalau bulan Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 kita raya, 9 kita sunat puasa, dipanggil puasa Yaumu Arafah, puasa hari Arafah. Mana ketika tu jemaah haji sudah pun wukuf di Arafah. Dia menunggu nak habis masa untuk selesai tahallul semua, lepas tu dia balik buat tahu menonton sebagainya. Maka kita di Malaysia ni yang tak pergi sana, kita sunat puasa. Ya, jangan duk sibuk buat ketupat lah, buat semua cerah nak takak lembu, nak sembelih lembu esok raya. Sedangkan hak penting ialah puasa. Dan tuan-tuan sekalian, dia letak dalam kitab ni ranking dia nombor 1. Nampak tak? Maknanya kelebihan tu, sebab dia dugaan yang mencabar. Ibarat dugaan kita puasa Ramadan lah mencabar. Sebab awal ni sibuk nak raya kan, nak bakar lemang semua, raya haji biasalah, nak cari lembu, nak sembelih. Jadi keadaan kelam kabut begitu, siapa dapat puasa hebat, ramai tak dapat biasanya. Betul. Ya. Baik. Adapun orang haji, jika ketahui bahawasanya sampai ia pada malam ke Arafah,
dan ada ia mukim, sunat ia puasa. Baik. Hak ni kalau orang pergi haji tu dia boleh buat puasa, tapi kalau dia sampai tu malam tu. Malam kita ukur di Arafah sekejap saja. Tapi siapa yang pergi awal, dia malam tu dia sampai dah. Makna esok tu dia boleh puasa bagi yang pergi haji. Biasa tak sempat aku kalau kita Malaysia tak dan. Ya, sebab benda tu berebut ramai. Jadi kata dia boleh. Tapi yang afdalnya untuk kita di Malaysia lah. Baik, jelas ya? Baik. Dan yang keduanya, puasa pada hari Ashura, iaitu hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Yang ni terbalik kita di Malaysia. Kita patutnya puasa, ni pakat buat bubak sora penuh. Buat bubak, kacau bubak. Bubak Ashura dipanggil. Kacau bubak tak salah. Jadi buat bubak, tapi buatlah selesai masak semua hidang untuk majlis buka puasa. Tu baru betul. Ni duk kacau bubak pagi pakat duk makan kenduri. Hari yang sunat kita puasa. Hak ni kita kena buang sikit kita punya tabiat masyarakat kita hari ni. Dia terbalik ya. Di kampung-kampung dikira bubak sara. 10 Muharram. Sepatutnya kita sunat puasa. Nak buatlah tuan-tuan dia. Tapi buat ramai-ramai, majlis buka puasa pakat makan bubak sara. Gitu. Baru meriah. Jadi tahun ni pakat tukar. Kita pakat tukar KWE start dulu. Tak betul. Kalau kita tak mempelopori benda macam ni, sampai ke sudah Taman Putera Belanda. Jadi kita tak mau gitu. Nak kacau bubak sara, hari lain kacau lah. Tapi hari 10 Muharram tu kita kacau, tapi kita semua pakat puasa, main buka puasa ramai-ramai hari tu. Bolehlah kita pakat start. Sebab saya lihat banyak pembaharuan yang KWE dah boleh buat setakat ni dalam masyarakat kita, khususnya di masjid. So benda tu kalau dapat jadikan sebagai rutin tahunan atau rutin bulanan, ianya sangat bagus dalam bidang dakwah. Lama-lama orang akan ikut lah. Okay, insyaAllah boleh ya. Jadi kita start tahun depan lah, Muharram tahun depan lah. Tahun ni dah lepas dah. Kan? Jadi start Muharram tahun depan 10 mungkin setiausaha boleh tengok tarikh 10 Muharram tu jatuh hari apa, buat pengumuman awal sikit. Collect duit, kita buat sara di masjid, kita kacau petang tu, pukul 2 kita kacau. Kan? Masak lagi pakat makan buat sara, lepas maghrib azan semua buat kenduri. Lagi bagus seronok. Baru sesuai dengan Ashura tu. Okay. Bubuk Ashura lah, jangan bubuk lain. Jangan buat tarik ke apa semua, bubuk Ashura. Lepas tu gula, jangan bubuh gula, bubuh stevia. Hak mana hak kesihatan buat masalah, jangan bubuh. Stevia ataupun madu, tu saranan saya lah dari sudut kesihatan. Ni dah bubuh gula juga, dah lah kecil manis lagi teruk. Kesian. Gitu ya. Baik. Okey. Jadi puasa hari Ashura ni ranking nombor 2 ya. Dan Tasu'a, iaitu hari yang ke-9 daripada bulan Muharram. Maknanya dua-dua hari itu sunat kita puasa, iaitu 9 dan 10 Muharram. Yaumu Tasu'a wa Yaumu Ashura. Hari ke-9 dan hari ke-10 bulan Muharram. Zaman sahabat dulu ada yang puasa sebulan terus bulan Muharram. Dia ada 4 bulan Muharram tu dia puasa semua penuh. Tapi yang afdal dalam kitab sebut at least kita ambil 2 hari lah. Hari ke-9, hari ke-10. Ni tak masuk Isnin Khamis semua nah. Kita puasa biasa tu, Isnin Khamis tu jalan macam biasa lah. Baik. Ada tapi mana matahari tadi. Macam mana? Okey. Dan ayyamul bayd, hari-hari putih, iaitu hari yang 13, 14, 15 tiap-tiap bulan Islam. Ni dia maka tak ada hari ni ya. Maka tak ada aku ni. Ada maka? Mai Sat? Oh, dah ni. Okey.
Ini bentuk bulan di angkasa. Apabila 13, 14 dan 15 bulan penuh mengambang, dipanggil hari-hari putih, Yaumul Bid. Dia ada hari hitam, Yaumul Aswad ataupun Asad. Nanti kita akan belajar lah. Baik, 13, 14, 15 ni benda yang Rasulullah tak pernah tinggal. Baginda selalu amalkan puasa. Tak kira jatuh hari apa, yang penting tarikh tu tarikh ni. Kalau tarikh tak tahu, tengok bulan je. Maknanya bulan memang tepat dengan tarikh. Itu hebatnya bulan Islam. Sebab tu kalender Islam sentiasa berubah. Dia tak sama dengan orang putih 365 kan. Kita tak, dia tak berhentu. Dia melihat kepada faktor geografi bulan di angkasa. Allah dah ciptakan begitu. Ada kaitan dengan kejadian manusia. Dan ketika bulan hari putih ini ialah hari di mana kejadian makhluk Allah ini hormonnya begitu subur. Binatang-binatang semua suka mengawan waktu ni. Sebab itu orang kaki pancing, dia tak boleh pancing ikan time ni. Ikan tak timbul. Kucing-kucing jiran kita pun cari partner masing-masing time ni. Tuan-tuan tengok kucing tuan-tuan, dia akan cari partner dia time ni. Sebab apa? Waktu ni hormon sangat aktif. Sebab itu siapa nak anak, yang nak anak, waktu-waktu ni kena kerap bersama suami, baru boleh lekat. Masalah yang berlaku time ni lah, period tu datang. Tu yang tak subur tu. Tu dipanggil kita haid tak teratur. Sebab tu sunat kita digalakkan puasa pada hari-hari yang Allah ciptakan makhluk ni, memang ada dia punya kelebihan dia. Kita kena puasa sunat ya. Masalah kita hari ni kalender Islam kita tak pernah ingat, tu je lah. Tanya kalender putih anytime 10 hari bulan Julai hari ni. Berapa Syawal kira dulu. Jadi kita nak ingat macam mana, memang tak ingat lah. Ya. Tapi tampun 13, 14, 15 ni ketam polisi dia kosong. Tu kalau yes. Dia memang kalau tanya orang, dia masing-masing lah. Kalau kehidupan nelayan, dia memang dia belajar bab nelayan ni kan. Orang-orang getah, cara orang getahnya, susu kurang sebagainya. Adalah dia punya ni ya. So jangan pelik lah. Kejadian ni semua Tuhan dah aturkan ya. Hari ni ramai pula dah puasa 6 habis belakang kot rasanya. Minggu lepas kan ramai tak boleh makan. Tak apa, ambil tempat lu. Nanti kita ni ambil tempat lu. Boleh kot tepi ni. Boleh, dah tu kosong ni. Okey, nampak nak? Boleh lah? Okey. Iaitu puasa pada hari putih ya, Yaumul Bid. Hari yang 13, 14 dan 15 tiap-tiap bulan. Baik, selepas tu kita sebenarnya ini jarang di-highlightkan oleh setengah-setengah kitab sebab dia kadang-kadang ada pandangan yang berbeza. Puasa Ayyamus Sud. Sawak boleh, sud boleh, iaitu hari hitam lah. Yang ni putih. Ni putih. Ni hitam. Al-Aswad, As-Sawad, Sud, hitam. Boleh kita nak puasa sunat, kena tersebut dalam kitab ni, iaitu hari yang 28, 29 dan 30 tiap-tiap bulan. Bulan Islam semua 30. Dia tak ada macam Februari 28 kan. Islam tak. Cuma perubahan bulan kita akan berlaku pada bulan Ramadan sahaja, iaitu 29 Syakban tu jatuh bila? Kan 29 Syakban kita tengok anak bulan. Seandainya anak bulan nampak, maka besok tu dah dikira 1 Ramadan, bukan 30 Syakban. Tapi anak bulan tak nampak, maka esok tu dikira 30 Syakban. Perubahan kita di sini, kalender kita, dia akan sama ada pertambahan ataupun remain di situ ya. Okey, puasa hari hitam iaitu 28, 29 dan 30 tiap-tiap bulan Islam. Jadi kita ada masa bulan Syawal ni, minggu depan untuk kita puasa.
Minggu ni lah, bukan minggu depan, minggu ni iaitu Rabu, Khamis, Jumaat. Lebih kurang Rabu, Jumaat. Maknanya esok lah start. Dia tuan-tuan, satu saya nak pesan, kena 3 hari ni berturut tau, jangan buat sehari lah. Dia dapat pahala sunat ni dia 3 hari tu. Jangan faham bila 3 hari ni kita buat sehari je. Tu kira lapaknya lah. Kira lapaknya lah. Dia kena start Rabu, Khamis, Jumaat. Terus. Kalau nak buat, kalau tidak buat Khamis je lah. Misalnya Khamis. Tak sedaya kita tak? Jadi kita macam ni senang faham ya. Ukur baju di badan sendiri. Semangat tu ada. Jemputan open house pun banyak juga. Jadi dia mengundang banyak masalah. Okey? Baik. Dan seterusnya 6 hari daripada Syawal dan berhubungan dengan hari raya terlebih afdal. Ni kitab ni sebut pada kita mana berhubungan. Start raya kedua terus puasa. Tu bagus. Mana raya kedua, raya ketiga, raya keempat, raya kelima, raya keenam, raya ketujuh lah 6 hari. Afdal berhubungan selepas raya, kata tuan kitab ni lah. Tapi kita biasanya duduk berjalan lagi kan, jalan ziarah apa semua. Jadi kita start kemudian. Maka sampai hari ni pun ramai tak habis lagi. Tu cerita dia. Start jalan raya sampai ke sudah. Ya. Harap semua dah habis, grup ni semua dah habis, saya pun dah habis. Maknanya pasal minggu lepas tu kira dah raya dah tu. Ya. Siapa yang tak habis, masih ada lagi 4-5 hari ni, tolong pun habis lah. Boleh insya-Allah, mudah-mudahan. Boleh 6 hari ni pun dah baik dah ya. Baik, seterusnya. Dan puasa hari Isnin dan Khamis. Yang ni memang selalu orang buat lah, jadikan rutin harian. Sebab dari sudut kesihatan bagus ya. Perut kita boleh berehat sekejap, dalam makan-makan rehat sekejap. Bagus, Isnin dan Khamis ya. Ini jadikan amalan lah. Saya pun cuba istiqamah lah setakat ni. Ada yang kadang-kadang gap juga kan, tapi cuba insyaAllah. Seterusnya, puasa hari Arbi'ah, Yaumul Arbi'ah. Kalau ikut Arba'ah berapa? 4. Adakah di sini dimasukkan Rabu? Sebab ada Isnin dan Khamis. Hari Arbi'ah, hari keempat bulan Islam. Jadi saya pun first time dengar ni, sebab dalam kitab tak banyak dimasukkan. Mungkin sanadnya tu terlalu dhaif, tapi kita mengaji lah hari ni ya. Ataupun keadaan kedua mungkin hari Rabu, sebab ada Nabi pernah Nabi sebelum ni ada pernah puasa pada hari Rabu. Mungkin juga syariat tu diletakkan di sini. Jadi mungkin Isnin, Rabu, Khamis. Ini kemungkinan. Saya pun tak dapat nak jelaskan sebab dalam kitab menyakan dia tak detail sangat ni. Dan puasa hari Mi'raj. Isra Mi'raj tu kita puasa. Itu memang banyak kita sebut lah. Tak ada masalah kita nak puasa. Sambutan Isra Mi'raj tu kita puasa hari tu. Dan sunat puasa pada hari yang tiada ada bagi seorang makanan yang dimakankan dia. Ni sebab ada sirah ya. Bila baginda bertanya pada Aisyah, apa juadah kita hari ni? Aisyah kata dah tak ada apa dah, semua kita dah sedekah pada orang. Maka Nabi kata, hari ni kita berpuasa. Jadi hukum sunat tu ada dalil dia. Tapi putera berdana ni rasanya tak ada kot macam ni no. Peti air penuh barang. Cerita tak nak makanan ni rasa mustahil kot sini. Ni untuk orang susah orang susah. Memang tak nak makanan. Kita sekali beli penuh bonet kereta tu, pergi shopping dekat Carrefour, dekat Yonbi, dekat Tesco. Duk jumpa dah, saya jumpa kat 3 orang. Shopping mingguan. Lagi tak pernah bonet, dia tak habis, dia akan kutip 2 troli kadang-kadang. Dan puasa Ashhurul Hurumi,
iaitu puasa Rejab dan Zulqa'dah dan Zulhijjah dan Muharram. Ni ada di kalangan tok guru saya dulu pun, dia orang puasa 4 bulan turut-turut. 4 bulan turut-turut, 4 bulan, bulan-bulan yang diharamkan ni lah. Dipanggil Asyurul Hurumi, bulan-bulan yang termasyhur pengharaman peperangan dalam sejarah. Maka sunat dipuasa selama 4 bulan tu lah, kalau boleh tahan lah. Tapi ada tok guru kita yang amalkan, ada. Kita tak terdaya lah ya. Kita mengaji je lah ini. Ambil tahu sudah lah ya. Rasa iman kita tak termampu. Imam kampung saya, dia kalau bulan Muharram ni dia akan puasa sepenuhnya. Syaban dia sepenuhnya. Hebat dia. Orang alim lah di kampung saya. Sampai sekarang rutin. Walaupun dia makin tua, dia tetap puasa penuh. Dia dah biasa. Every year dia akan puasa. Zulqa'dah, Muharram, Syaban, dia puasa penuh. Hebat. 60 lebih. Kalau orang perempuan yang dia muslim tu macam buat tak layak lah. Ada niat ke nak puasa sepanjang bulan tu? Dia tolak 4 bulan lagi, 8 bulan lagi. Ya. Tolak Ramadan so lagi 7 bulan lah. Dan puasa Syaban, okey. Dan makruh nak baca apa ni, menunggalkan dia. Kira kalau kita dah kata sini, puasa pada hari Jumaat melainkan dihimpunkan dengan Khamis atau dengan Sabtu. Makna senang faham, makruh kita puasa hari Jumaat sahaja. Melainkan Jumaat tu jatuh hari Tasu'ah atau jatuh hari Ashura, itu boleh. Nak puasa buat Isnin Jumaat, Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Okey. Kalau nak puasa hari Jumaat lah. Itu maksudnya gitu. Dan sunat puasa sehari dan berbuka sehari. Ini puasa Nabi Daud. Nabi Allah SAW, baginda berpuasa sehari, buka sehari. Puasa sehari, buka sehari sepanjang hidup baginda. Ini hebat zaman Nabi ya. Kalau kita boleh buat, hebatlah kita, taraf Nabi Daud lah kita ya. Tak terdaya rasanya. Dan makruh puasa dahar, yakni puasa selama-lamanya. Ni hebat sangat ni. Lain daripada 2 hari raya dan 3 hari tasyrik, bagi orang yang takut mudarat dengan puasanya atau takut luput mendirikan hak bagi jika sunat sekalipun, dan sunat puasa dahar bagi orang yang lainnya. Pasal yang ni tak terdaya kot. Maknanya dia puasa sepanjang hari, kecuali hari raya je dia tak puasa. Hukum makruh. Jadi tak payahlah. Ambil tahu sudahlah dia. Kita puasa yang tadi pun tak ada nak buat dah. Isnin Khamis pun banyak sangkut. Puasa 6 pun banyak sangkut. Simpan target-target, dah datang period pula. Allah. Jadi kadang-kadang ujian tu datang kepada kita. Sebab tu bila kita kata afdal start puasa kedua tu, raya kedua, kita sebut sebab tu dia tahu dah bila kita ralik leka, akhirnya benda tu tangguh. Dah ni minggu terakhir. Ramai yang mengejar minggu terakhir ni. Hari ni tak ada yang puasa apa. Nak habiskan 6 InsyaAllah insyaAllah. Ya. Ya. Itu kena puasa satu hari saja atau kena 2 puasa? Mana-mana. Elok kita puasa 9-10 sebab kategori puasa sunat Yaumu Tasu'ah wa Yaumu Ashura. Jadi kadang-kadang kita termiss 9, kita boleh buat 10 tu. Tapi kalau miss 10, 9 belum tentu kita buat biasanya. Mana-mana lah. Kalau boleh buat dua-dua lagi bagus. Jadi tanam keazaman tu. Saya pesan tadi, Tuan Pengurusi Syausan buat pengumuman 9, 10 ni kita pakat puasa semua. Bulan Muharram lah tahun depan. Kalender Islam tahun depan lah. Kalender kita masih tahun ni lagi. Ya, ingat gitu. Baik. Kitabul I'tikaf. Ni memang sesuai untuk warga emas ya. Sangat sesuai. Tak ada kerja pun nak buat, i'tikaf lagi bagus. Dapat pahala banyak.
Ini suatu kitab pada menyatakan i'tikaf. Bermula i'tikaf itu sunat muakkad. Tuan-tuan, sunat muakkad ni sunat yang sangat-sangat dituntut pada tiap-tiap waktu. Waktu sini anytime. Tu bila kita main masjid, tuan-tuan, jangan masuk saja tu niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat. Ni kadang-kadang member je jumpa kat masjid tak nak i'tikaf, rugi. Sunat ni rugi tak buat. Pahala tu sunat muakkad. Jadi banyak masjid dia letak papan tanda tu, lafaz tu, gamak tak tahu boleh baca. Ada yang masjid buat rumi kat bawah tu kalau tak boleh baca Jawi. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Ataupun tuan-tuan niat Melayu, aku nak i'tikaf lah hari ni, nak masuk masjid, duduk, dapat pahala. Kalau masuk tak nak i'tikaf, tak dapat pahala. Nampak tak perbezaan dia? Itu beza masjid dengan surau. Masjid dia pahala i'tikaf tu ada. Maknanya lesen tu diberikan kepada masjid untuk i'tikaf ni. Okey, jadi buatlah tak kira masjid mana-mana lah. Dan pada 10 yang akhir daripada Ramadan terlebih afdal daripada yang lain. Itu memang ada hadis Nabi puasa yang baru ni ramai dah terlepas lah kan. 10 malam terakhir tu sangat baik untuk kita i'tikaf di masjid, walaupun tak buat ibadat lain, duduk je. Malaikat cari orang yang macam ni. Ni duduk tengok bola di rumah, tengok bola. Rugi. Tapi dah lepas maknanya siapa yang ada keazaman start Ramadan tahun depan kena pasang keazaman tu, sebab kita dah miss ni. Yang terakhir baru ni kita dah miss banyak lah kan. Betul, keazaman tu ada, tapi kadang-kadang dengan sebab tu kita tertinggal, rugi kita rugi. Kerana menuntut malam Lailatul Qadar. Tu yang kita duduk di masjid 10 hari terakhir tu, 10 malam terakhir. Dan adalah ia pada Imam Syafi'i terkandung di dalam 10 yang akhir, tetapi malam yang kasal ataupun kasih malam ganjil lah terlebih diharapkan dia, dan yang terlebih diharapkan daripada yang kasil itu ataupun yang kasal itu malam 21 atau malam 23 daripada Ramadan. Ini pandangan dalam majoriti mazhab Syafi'i, mengatakan bahawa Lailatul Qadar tu berlaku pada malam ganjil, cuma dia fokus 21 dan 23. Jadi yang tahun ni tak silap saya dengar ramai kata 23 lah, malam 23 yang baru ni. Tak apa perasaan lah. Tu pandangan ulama mereka mungkin dah lalui ibadat mereka hebat, jadi mereka boleh buat andaian begitu. Kita kena fokus setiap malam lah kalau boleh. Baik, 21 dan 23. Dan berkata Imam Al-Ghazali dan lainnya, Lailatul Qadar pada malam yang kasal di dalam 10 yang akhir, dan berkata mereka itu sesungguhnya diketahuikan dia dengan hari yang awal daripada bulan. Ni dua pandangan. Jadi kebanyakan Imam Ghazali pun dengan pandangan majoriti ulama kata biasa berlaku di minggu terakhir tu, tapi awal hari raya awal, mungkin 21, mungkin 22, mungkin 23. Ni pandangan ulama lah. Dan jika sehari bulan Ramadan itu hari Ahad atau hari Arbi'ah, hari Rabu adalah Lailatul Qadarnya malam yang 29-nya. Ini dia bagi panduan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok jika puasa kita jatuh hari Ahad, tengok ni atau hari Rabu. Ni kata, ni pandangan ulama yang kita boleh pakai lah. Kalau puasa kita jatuh hari Ahad atau hari Rabu, start puasa, maka kata dia Lailatul Qadar tu akan berlaku pada malam 29.
Jadi tengok balik yang baru ni kita kata malam 23, mana puasa kita hari tu jatuh hari apa? Siapa dah kalender? Jumaat kan? Nampak tak? Jumaat start dia mungkin berlaku malam 23. Kalau Rabu atau Ahad dia malam 29. So kita boleh buat andaian kalau hari lain. Ulama-ulama yang suka benda macam ni, dia akan ambil tarikh-tarikh ni. Sebab dia nak ngejar Lailatul Qadar tu. Jadi kita yang biasa-biasa ni buat tak tahu je. Tengok kan? Iman kita. Iman orang awam macam kita kan setakat tu je lah. Tapi kita belajar, ambil peduli, alert, tengok. Mudah-mudahan kita dapat benda tu. Sebab dugaan tu banyak nak dapat kat kita kadang-kadang macam-macam. Okey, dan jika sehari bulan hari Selasa, jika puasa jatuh hari Selasa atau Jumaat adalah ia malam yang ke-27. Ni pandangan dia. Kita Jumaat baru ni dia kata malam 27. Tapi ramai kata malam 23 yang baru ni lah. Tapi kok mana pun kira angka ganjil. Cuma panduan kita ulang balik, kalau hari Ahad dengan hari Rabu malam 29. Hari Selasa dengan hari Jumaat malam 27. Kata tuan kitab ni. Dan jika sehari bulan hari Khamis adalah ia malam ke-25. Kalau start puasa hari Khamis, dia akan berlaku malam yang ke-25. Dan jika sehari bulan hari Sabtu adalah ia malam yang ke-23. Berkata Syekh Abu Hasan, selama balikku tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan kaedah tersebut. Ni Syekh ni kata tuan-tuan, Syekh Abu Hasan ni selama balik, sejak dia balik sampai dia mati, dia tidak pernah luput malam tu. Maknanya dia dapat. Ni untuk wali lah. Dia kira tu dia tulis dalam kitab. Ni orang yang tak pernah miss, dia dapat. Kan ada petanda kan, nampak petunjuk, maka dia dapat. Lalu dia cerita pada kita. Dan dia tak pernah miss tarikh-tarikh ni. Dia tahu dah kalau puasa jatuh hari ni, okey, Lailatul Qadar akan berlaku malam bila. So dia dah set, dia memang akan cari malam tu. Nak ulang balik ke? Okey, saya tulis lah no. Pasal duk tengok huruf Jawi ni dia jadi pening lalat kan tengok. Okey, kalau puasa jatuh hari mula-mula tadi Ahad dengan okey, kalau Ahad dengan Rabu dia akan berlaku malam 29. 29 malam 29. Malam ganjil lah. Malam ke-29 tu malam ganjil. Kemudian hari apa? Selasa dengan Jumaat. Ni malam 27. Isnin malam 21. Jadi Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Kalau Khamis jadi Sabtu okey. Ini hari yang jatuhnya puasa kita. Bila penyimpan besar mohon raja umumkan jatuh puasa hari apa, jadi kita rujuk di sini balik. Kalau Ahad dengan Rabu maknanya akan berlaku Lailatul Qadar, kata Syekh ni lah pengalaman dia, malam 29. Selasa dengan Jumaat malam 27. Ya. Isnin saja malam 21. Khamis malam 25 dan Sabtu malam 23. Jadi baru ni mengambil kiraan, saya lihat ada sedikit kebetulan kalau lihat ni Sabtu dengan Jumaat.
Sebab mungkin perubahan di sudut ru'yah dengan hisab boleh jadi Jumaat, boleh jadi Sabtu, jadi malam yang kita berlaku baru ni sebab kita start puasa hari Jumaat kan. Tapi ini pandangan Syekh ni lah, pengalaman dia tak pernah miss sejak umur dia balik sampai dia tulis kitab ni. Maknanya boleh kita jadikan sebagai panduan. Okay? Kadang-kadang betul, kadang tak betul, tapi ceritanya malam ganjil itu tepat. Ya, malam ganjil itu tepat. Jadi sebab itulah bila dalam hadis Nabi galakkan kita 21 malam 21 hinggalah malam 30 ni kita duduk kat masjid. Yang raya di taman bolehlah, yang nak balik kampung 25 cabut dah. Balik kampung nak iktikaf masjid kampung, tak ada orang. Pergilah kampung mana pun, yang ada batu nisan kubur, keranda tu je. Jadi tak mahu orang iktikaf di kampung, tak ada. Kampung saya pun tak ada. Tapi masjid di taman, Masya Allah, Subhanallah, memang hebat. Nah, itu kita di sini. Ya, benda ni semua orang tahu, cuma tak nak je lah. Ya, sibuk macam-macam, biasalah. Baik. Ya, kata Syekh Abu Hasan, selama balik aku tiada luput akan daku malam Lailatul Qadar dengan kaedah yang tersebut. Ini intaha, selesai. Ini cerita dia. Maknanya kalau kita nak untuk tahun depan, kita ingat jadual ni. Jadi pakat-pakat ramai-ramai kan, malam-malam tu main masjid, niat iktikaf. Dia tajuk kita malam ni tajuk iktikaf. Cuma kalau kita niat iktikaf, kebetulan dengan malam ni pahala iktikaf tu 1000 tahun. Sama pahala dengan 1000 tahun ibadat iktikaf. Siapa tak nak, tuan-tuan? Orang labur apa-apa skim saham-saham pun nak pulangan yang tinggi, apatah lagi sudut ibadat pahala. Tapi orang yang tak nampak, orang yang nampak, dia nampak lah. Tu cerita dia. Hak tak nampak, kau cakap lah pahala macam mana pun, juga tak tahu ya. Sama sekarang pula banyak pandangan-pandangan yang diviralkan, kita baca kan, macam-macam lah. Kubur saya, kau kubur kau, aku kubur aku, macam-macam ceritanya. Jadi kita tak nak begitu, kita kena saling menasihati. Ya, kadang-kadang kita tak dapat, orang lain dapat, kita dapat pahala. Okey, baik, sambung kita. Bermula orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampunkan barang yang telah terdahulu daripada dosanya, maka setinggi-tinggi martabatnya bahawa menghidupkan dia sepanjang-panjang malam dengan berbagai-bagai ibadat seperti sembahyang dan membaca Quran dan doa, dan yang kurang daripadanya menghidupkan dia dengan ibadat kebanyakan malamnya, dan sekurang-kurangnya bahawa sembahyang isyak berjemaah dan diazamkan atas sembahyang subuh dengan berjemaah, dan tiada tentu fadilatnya bagi orang mendapatkan dia, tetapi hasil fadilatnya bagi orang yang menghidupkan dia dengan ibadat, dan jika tiada dapatkan dia sekalipun. Panjang titik dia ya. Dua kali ulang nafas baru ada tanda titik. Dia nak cerita pada kita setinggi-tinggi amalan kita boleh buat dalam bulan Lailatul Qadar dan sekoman-komannya, selekeh-lekehnya. Jadi dalam kitab ni disebut, kita tengok balik, dia kata kalau ibadat sepanjang malam menghidupkan setinggi-tinggi martabatnya bahawa menghidupkan sepanjang malam dengan berbagai-bagai ibadat seperti sembahyang. Maksud sembahyang di sini sembahyang sunat. Okey, malam itu Qadar tu. Dan membaca Quran. Lah ni kita dah ada kat handphone masing-masing kan. Download Quran offline macam tu. Jadi boleh baca di handphone pun boleh, tak kisahlah. Janji kita baca Quran. Okey. Dan yang betul, sebab sekarang ada cetakan yang ubah macam-macam. Sebab itu pentingnya hafiz. Sebab orang yang hafal Quran ni dah boleh ingat ayat ni salah tak salah, betul tak betul. Kita yang tak hafal ni, kita main baca. Kadang-kadang Quran orang hadiah kan, berlaku kesilapan. Doa baik jadi doa tak baik. Sebab tu sekarang ni diviralkan kan, ada yang cetakan tertentu yang salah, surah yang salah,
Banyak terutama yang Quran Syiah punya, dia banyak penambahan surah, 2 kot tambahan, macam-macam. Jadi kita kena ingatlah, rujuk yang hafiz Quran, dia tahulah. Ataupun kalau kita kerap baca Quran, kita boleh ingat. Walaupun kita tak hafiz, kita boleh tahu ayat ni macam ni bunyi dia, boleh ingat sebab kita kerap baca. Macam kita baca novel lah, boleh ingat cerita tu. Ni Cik Razak melakukan apa-apa, kita ingat cerita dia. Contoh yang mahati, bukan sekat cerita ni, bahkan tuan-tuan yang tengok filem Hindustan pun boleh tengok cerita sampai ke A sampai ke Z, sampai hero menang balik. Kadang bahasa tak faham, tapi jalan cerita boleh ingat. Lepas ni apa, lepas ni Dramendra jatuh terguling bawah gaung, dia boleh bangun balik. Contoh, boleh ingat tu. Contohnya bila filem terayangkan pada anak kita, kita boleh cerita pada anak kita tu. Abang tengok kejap lagi kan, hero ni akan jatuh gaung, lepas tu dia akan hidup balik, dia lawan orang jahat tadi. Macam filem Ultraman semua, dia tetap akan menang, mana boleh kalah. Tapi kita memang gitu, mana kita boleh ingat jalan cerita. Itulah Quran. Kalau kita hayati setiap hari, tuan-tuan, ni akan ingat. Dengan syarat kita baca dengan betul-betul fokus, walaupun tak tahu bahasa Arab, tapi at least kita boleh ingat. Boleh tegur lah, orang baca salah tu boleh tegur lah. Maka lazimilah Quran, jangan tinggal. Dan doa, berdoa. Larang angkat tangan, letih, tutup kejap, angkat tangan, doa pula. Mana daripada pagi lepas isyak tu start sampai ke subuh, doa ya. Ni cerita malas buat benda lain lah, doa dapat pahala. Sebab malam tu, kalau kita malam tu Lailatul Qadar lah, kita dapat pahala. Ya, apa nak doa ni ustaz, dah macam-macam doa saya baca. Jangan panjang doa, boleh buat bahasa Melayu pun tak apa. Gamak susah, beli buku doa-doa. Malam saya dah post doa-doa dalam grup saya. Siapa yang dalam grup saya tu, saya dah bagi doa-doa untuk penawar penyakit kan. Tuan-tuan boleh amalkan je, baca, letak tempat sakit tu, baca dan tiupkan, insya-Allah ya. Dan yang kurang daripadanya, menghidupkan dia dengan ibadat kebanyakan malamnya, dan sekurang-kurangnya sembahyang isyak berjemaah. Ni paling malas tuan-tuan, tapi niat tu ada. Aku harap malam aku dapat itu qadar. Jadi dia pergi masjid, dia sembahyang isyak berjemaah. Sunat qabliyah dia tak buat, sunat ba'diyah pun dia tak buat. Ni cerita paling malas. Ni pun dah kira dapat pahala isyak malam tu, sebab dia ada niat. Keazaman tu kena tahu. Maka kita kalau boleh start tahun depan, sebab kita mengaji buah hari ni kan, saya betul pun nak pesan. Malam-malam 21 hingga malam ni, kita niat pergi masjid tu, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan ibadat aku ni dapat pahala Lailatul Qadar. Kita niat begitu. Kalau berlaku malam tu kena kat kita, memang kita dapat. Time tengah berdoa ke, time tengah, sebab dia lalu sekejap je, malaikat turun tu, dia lalu je, lalu dapat dia kutip naik. Okey, time dia lalu tu lah, kalau kita berdoa tengah sembahyang ke apa, ya Allah, memang dapat. Tu yang orang alim dapat tu. Kita mungkin peluang kita tahun depan, kita tahu ya. Baik. Dan dan diazamkan atas sembahyang subuh dengan berjemaah. Isyak, datang main isyak, niat, lepas tu dia pun duduk sekejap, dia balik, tapi dia azam, esok subuh aku nak sembahyang di masjid kak, datang awal. Dan tiada tertentu fadilatnya bagi orang mendapatkan dia. Sebab kes macam ni, fadilat kita tak boleh kira berapa, cuma Nabi sebutlah pahalanya tu ibarat kita beribadat selama 1000 bulan. Alfi syahrin, 1000 bulan pahalanya tu. Mudah-mudahan kita dapat. Tetapi hasil fadilatnya bagi orang yang menghidupkan dia dengan ibadat, dan jika tiada didapatkannya sekalipun. Yang penting kita niat tu. Walaupun tuan kitab ni kata kita tak dapat malam tu, time tu lah kita mengantuk, time malaikat turun kita Allah terlelap, tertidur kan, kita dah niat, dah standby ni, kira duduk sila ni pegang tasbih tu, tiba-tiba dalam tasbih tu kita terlelap, tiba-tiba malaikat tu tak kena kat kita, maka tuan kitab kata pahala tetap dapat, sebab kita dah niat tu. Tu dia katakan, jika tiada didapatkan dia sekalipun, mana walaupun kita tak dapat malaikat tu kena kat kita, tapi tetap kita dapat pahala, sebab kita dah niat berazaman, keazaman kita. Ni kelebihan Lailatul Qadar ya tuan-tuan, yang ramai kita tak pernah nampak sama ni. Jadi bila kita mengaji hari ni, baru kita nampak, insya-Allah.
Jadi dah lepas dah, tahun depan pula lah, siapa panjang umur, kita start balik. Harap-harap semua dapat capai Ramadan tahun depan, insyaAllah ya. Jangan bagi dia yang sakit, sudahlah. Jaga makan tu ya. Bermula rukun i'tikaf itu 4. Ni baru belajar dia. Kalau tak ikut rukun ni tak sah. Bermula rukun i'tikaf itu 4. Pertamanya niat. Maka diniat pada i'tikaf yang dinazarkan dia itu fardunya. Seperti dikatanya nawaitul i'tikaf al-mafrud. Baik. Kalau kita i'tikaf nazar, contoh kalau anak aku lulus SPM 8A, aku nak i'tikaf 3 malam kat Masjid Putra Perdana, ni kita nazar, maka kita kena laksanakan nazar tersebut. Dapat result anak kita keluar bulan Mac tahun depan, memang 8A, jadi malam tu terus main masjid, niat nak baca niat macam dia ajak kat sinilah, nawaitul i'tikaf al-mafrud, maknanya sahaja aku i'tikaf yang difardukan. Ni bukan hak sunat ni i'tikaf yang wajib kena buat. Sebab kita nazar, kan nazar kan banyak bentuk. Ada orang nazar nak sembelih lembu, ada yang nazar nak puasa, macam-macam. Diwariskan baru ni ada yang nazar kalau PRU parti ni menang dia nak berjalan pakai seluar pendek sepanjang jalan pun ada, macam-macam. Ya, tu nazar haram lah. Dalam agama nazar ni benda yang baik je kita boleh buat. Dan kebiasaan kalau kita bernazar, biasanya Allah makbulkan hajat kita, biasanya. Sebab tu ada istilah nazar tu. Contohlah hanya kita duk mengidam, baru ni saya pergi kenuri pesakit saya yang dah mengandung, setelah 4 tahun kahwin dia buat akikah lah kan. Jadi kata dia bernazar, kalau aku mengandung ni aku nak buat akikah pada bulan ni, bulan Syawal. Maka dia pun buat akikah bulan Syawal, dia sudah tunaikan nazar dia. Allah bagi dia keizinan untuk dia mengandung. Ni kes yang tak boleh mengandung lah, tiba-tiba Allah bagi keizinan dengan sebab tertentu lah, usaha dan ikhtiar. Macam Puan Halimah kita ni ya, bagi usaha mandi laut apa semua, akhirnya boleh balik drive kereta ya, tak payah pakai tongkat dah ni, Alhamdulillah. Semua itu ketentuan Tuhan, tapi kita kena usaha dan berikhtiar ya. Sakit, jumpa doktor ya, tanya orang yang mahir-mahir betul-betul amalkan, mana tahu ya. Baik, sahaja aku i'tikaf yang difardukan atau nawaitu fardhal i'tikafi, sahaja aku mengerjakan fardu i'tikaf. Okey, itu kalau yang nazar. Jadi hari ni tuan-tuan, kita tak pernah dengar istilah nazar i'tikaf, baru hari ni kita dengar. Selama hidup pencen ni kan, tak pernah mengaji kitab ni banyak masjid dah, tak ada ustaz ngajak bab rupanya ada nazar i'tikaf. Memang ada tuan-tuan, benda ringan yang kita boleh buat nazar. Senang ya pergi duduk dalam masjid i'tikaf. Jangan letak jam lah, letak jam nahas kita. Aku nak i'tikaf 12 jam. Memang 12 jam, duduk 12 jam tu. Duduk dalam masjid 12 jam. Jadi i'tikaf ni dia berhenti sekejap je duduk dalam tu kan. Dia tak terikat dengan masa lah. Jadi kita duduk kat masjid i'tikaf, niat i'tikaf. Tu paling ringan. Ini dia buat contoh senang kita buat. Sebab tak perlu buat apa-apa. Baca Quran apa tak payah, hanya niat i'tikaf, masuk dalam masjid, solat sunat sekejap, duduk sekejap, betul keluar pergi buat kerja. Jadi kita buat, itu paling ringan Maksudnya kalau dia kata dia nazar i'tikaf 3 hari, maksudnya dia tak perlu pukul 3 hari lamanya, dia sekejap dia maknanya dia tengok pada nazar tadi. Sebab tu kalau dia kata 3 hari, memang 3 hari nak duduk. Tak boleh lah. Keluar kencing semua boleh lah. Makan tak apa, makan tak ada masalah. Dia dalam keadaan waktu-waktu yang kita katakan yang dituntut atas sifat manusia yang harus, kita kena buat yang tu. Makan, time makan, makan lah, lepas tu duduk balik dalam masjid. Macam kita buat daurah kitab lah kan, sehari duduk, siapa nak terkencing keluar tu kan nak tahan. Anda faham? Tapi itu kalau siapa yang niat begitu. Jadi betternya niat i'tikaf saja. Jadi dah tak terikat dengan waktu. Ataupun nak bagi mungkin kita agak-agak kita mampu buat i'tikaf antara maghrib dengan isyak. Okey lah tu kan. Subuh dengan zuhur nampak panjang sikit kan, tak tahan nanti. Jadi buat yang tahan, yang tahan dan yang mampu. Gitu ya.
Islam ni mudah ya, agama kita mudah, cuma kita kadang-kadang memayahkan. Baik. Dan pada iktikaf yang sunat, kita baca nawaitul iktikaf. Itu je sahaja untuk iktikaf. Sebab yang kita baca tadi tu fi hadzal masjid tu nak bagi cantik dah panjang dia. Kalau cukup kita katakan nawaitul iktikaf sudah. Saja aku iktikaf, atau berkata ia nawaitu sunnatul i'tikaf, saja aku mengerjakan sunat i'tikaf. Tu rukun yang pertama. Tak ada, dia masjid je. Masjid je. Adapun surah yang diiktiraf Jumaat tu hanya boleh buat tahiyat masjid. I'tikaf mesti lagi dalam konteks masjid. Sebab tu kalau boleh upgradekan surah tu kepada masjid, kalau dapatlah. Dan keduanya, rukun kedua tuan-tuan, masjid yang diiktikaf padanya, maka tiada sah iktikaf pada yang lain daripada masjid, jika yang disediakan bagi sembahyang sekalipun, walaupun surau yang diiktiraf masjid tak boleh. Dan masjid jamek tu lebih aula daripada masjid yang lain, supaya tiada berhajat keluar bagi sembahyang Jumaat. Jadi maknanya duduk kat situ sampai berterusan hari Jumaat, kita tak payah keluar, memang duduk kat situ. Masjid jamek ni masjid macam kita lah, masjid yang ramai orang, yang majoriti jemaah tu boleh menampung ramai orang. Cuma di Selangor ni masjid jamek dikira lain pula, masjid taman lain, masjid qaryah lain, kan dia ada kategori masjid dah kan. Itu istilah-istilah je lah. Yang penting iktikaf ni asal nama masjid, kita boleh iktikaf. Yang ada logo, yang ada kubah. Sekarang surau pun ada kubah. Susah nak beza dah sekarang ni pun. Cuma yang pihak berkuasa kata ini masjid, walaupun bukan bentuk masjid. Kat luar negara mana ada bentuk masjid. Kat China semua dia model rumah style dia, tapi masjid, ya. Gitu. Maka itu kita iktikaf kat situ ya. Dapat pahala sunat. Itu rukun yang kedua, mesti buat di masjid. Dan rukun ketiganya, berhenti di dalam masjid lebih daripada qadar tamakninah. Sekejap je pun, masuk pintu ni, keluar pintu ni, selesai. Masjid kan banyak pintu. Masuk ni untuk iktikaf, jalan sekejap, duduk, keluar pintu tu. Ni kira malas sangat ni ya. Malas yang amat ni, kira malas sungguh ni. Kira tak mau duduk, dia cuma drive thru lah. Dia macam, dia duduk biasa beli McDonald semua drive thru, masjid pun drive thru. Dia masuk niat sekejap, keluar. Nampak sangat ya, malas tu, nampak sangat. Jika tiada tetap anggotanya sekalipun, maknanya tak duduk, kira lalu maka memadai pergi datang padanya, pergi baliklah. Tetapi tiada memadai lalu padanya dengan bahawa masuk ia daripada satu pintu dan keluar daripada yang lainnya, maka memadai pada iktikaf yang dinazarkan dia berhenti satu lahzah jua. Kalau nazar tadi kena juga stop sekejap, yang lain tak apa. Hak nazar ni, lahzah ni seketika, duduk sekejap lah ya. Rasanya dah 5 minit tu okey dah tu ya. Sibuk macam mana pun sempat kot. Jika tiada diqayyadkan qadar masanya, kan tadi kita cerita soal qayyad ni, tentukan masa, kadar masa. Jadi kita cuma niat nazar sahaja, jadi masuk sekejap dah, lepas tu keluar. Kecuali kalau kita qayyad masa. Qayyad masa maknanya kita tentukan masa, yang tu kena remain lah. Kalau 5 minit, kita duduk 5 minit. Kalau kita nazar nak iktikaf 20 minit, 20 minit. Jangan duduk gatal mulut pergi sebut 24 jam. Jenuh kita. Kadang-kadang punya seronok nazar ni tambah bola sepak ni kan. Macam-macam orang, macam-macam ni. Kalau dia main kalau saja. Dan keempatnya, mu'takif, orang yang mengerjakan iktikaf dan syaratnya bahawa ada ia Islam dan berakal, yakni tamyiz, maka sah iktikaf kanak-kanak yang mumayyiz dan sunyi daripada hadas atau suci daripada hadas yang besar, maka tidak sah iktikaf orang yang gila dan yang haid dan nifas dan yang berjunub.
Jadi maknanya syarat keempat tu macam biasalah, Islam kena bersih semua, dan cuma dia tak syarat di sini dalam keadaan kita berwuduk ya. Berwuduk lagi bagus. Tak berwuduk pun tak apa, asalkan kita bersih, tak ada haid, tak ada nifas semua dah. Gitu. Dia taklah ketat sangat sebab dia bukan melibatkan sembahyang, hanya iktikaf, hanya kita berhenti seketika di masjid. Sikit lagi ya, habiskan. Dan putus iktikaf demikian lagi berturut-turutnya dengan salah suatu daripada beberapa perkara ini, iaitu murtad dan mabuk dan haid dan nifas yang sunyi daripada keduanya oleh masa iktikaf pada ghalibnya, dengan bahawa adalah masa iktikafnya 15 hari atau kurang pada haid, dan 9 bulan atau kurang pada nifas, bersalahan haid dan nifas yang tiada sunyi daripada keduanya oleh masa iktikaf pada ghalibnya, dengan bahawa adalah masa iktikaf lebih daripada 15 hari pada haid dan lebih daripada 9 bulan pada nifas. Ini cerita bagi orang yang selalu iktikaf tapi bila datang bulan tu dia benarkan ikut yang kaedah fiqh tentu kalah. Kalau period time dia paling lama 15 hari 15 malam, lebih tu isadah, maka dia boleh datang iktikaf kalau darah masih keluar lah. Begitu juga dengan nifas, dia ada tempoh yang syarak tetapkan, selesai tempoh itu boleh datang iktikaf. Ni kira untuk orang rajin iktikaf lah, untuk orang yang rajin iktikaf. Jadi tuan-tuan sekalian, kita berhenti di situ dulu. Kita akan sambung perkataan dikehendaki itu, apa maksud putus iktikaf, untuk kita sambung minggu depan. Maknanya kesimpulan mudah, jangan lupa niat iktikaf, itu yang penting ya. Kalau kita bersih semua, masuk masjid niat iktikaf, walaupun untuk solat jenazah ke, nak masuk jumpa tuan imam ke, nak masuk jumpa Bilal ke, masuk cari kunci ke, apa benda pun, masuk nak buang tek cicak ke, apa benda pun, niat iktikaf. Masuk pintu niat iktikaf, senang cerita. Masuk di pintu niat iktikaf, walaupun kita banyak kali buat aja, pahala ada tuan-tuan ya, insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu adalah kelemahan yang ada pada diri sendiri. Aku qouli wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rahamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.